Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, nawaitu tadhakkura wa tadhkir, nawaitu naf'a wal intifa', nawaitu al-ifadah wal istifadah, nawaitu al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair, ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala توقفنا في الدرس الماضي في العلم الحادث وتقسيماته، يعني شرحنا مبادئ العشرة في هذا العلم، اسمه ونسبته وفضله واستمداده ومسائله، هكذا كل عشرة. ثم يبدأ المصنف في الموضوع الأول في علم المنطق، العلم الحادث وتقسيماته. طيب، من يقرأ؟ من؟ أزام اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العلم الحادث وتقسيماته. ما هو العلم الحادث؟ الجواب هو معرفة المعلوم وبعبارة أخرى، ومطلق الإدراك، وأخرى وحصول صورة الشيء في النفس. طيب، ما هو العلم الحادث؟ الجواب هو معرفة المعلوم، وبعبارة هو مطلق الإدراك، وأخرى هو حصول صورة الشيء في النفس. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, apakah itu ilmu al-hadis? Ilmu hadis itu yaitu ilmu yang baharu dan bahagian-bahagiannya. Ilmu hadis itu ialah ma'rifatul ma'lum, mengetahui perkara yang dimaklumi, ataupun dengan ibarat yang lain iaitu mutlaqul idrak, mengetahui dengan semata-mata. Wa ukhra, ataupun takrif yang lain, itu ialah husulu surati syai', hasilnya gambaran sesuatu di dalam fikiran. Baik, takrif yang pertama, ma'rifatul ma'lum. Ya, baik. Jadi dalam ilmu mantik, ya, kita kata bahawasanya ilmu mantik itu ialah alatun qanuniyatun, alat yang digunakan untuk mencapai
kepada memahami sesuatu yang majhulat, tasawuri dan juga tasdiqi. Jadi dalam kita memahami itu, jadi kita kata mantik itu, ghayah bagi ilmu mantik ialah al-ilm, ya, al-ilm. Ghayah yani apa? Ghayah tujuan, matlamat. Matlamat dalam ilmu mantik itu dia adalah ghayah. Maka seseorang dia nak mencapai kepada ilmu, mengetahui sesuatu perkara, alatnya adalah mantik, ya, alatnya adalah mantik. Seseorang yang mempelajari ilmu mantik, ilmu tersebut akan membawa dia kepada memahami sesuatu perkara dengan cara yang benar, dengan cara berfikir yang benar. Kerana terkadang seseorang itu dia salah di dalam cara berfikir, ya. Sebab itu berhajat kepada mantik untuk menyatakan, menyampaikan kepada perkara-perkara yang majhulat, sama ada tasawuri ataupun tasdiq. Baik. Al-ilmu al-hadith di sini kata musannif ilmu yang baharu. Maksud al-hadith di sini ialah al-makhluk, ya, ilmu bagi makhluk. Jadi ilmu makhluk, mantik itu dia berkait dengan ilmu-ilmu makhluk. Maka terkeluarlah di sini daripada ilmu al-qadim, iaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ilmu Allah ta'ala itu dia qadim dan dia tidak berbahagi, ya, dia tidak ada bahagian bagi ilmu Allah ta'ala, yakni ilmu Allah ta'ala yata'allaku bisairil ma'lumat, ya. Wa kadzalik fi sifatil ukhra, ya, seperti sifatul qudrah. Sifatul qudrah tata'allaqu bisairil maqdurat, ya. Wa kadzalik fi sifatil sam'i yata'allaqu bi sifatil bikulli masmu'an, hakadha, ya. Jadi dia bertakluk itu kepada sekalian muta'allaqnya. Adapun ilmu hadis ini dia ada terpecah-pecah, ya. Tasawur, tasdiq, daruri, nazari, hakadha, ya. Baik. Jadi kata musannif di sini, kemudian jadi kita mengetahui bahawasanya ilmu, sekejap ni macam panas, ya. Suka. Jadi kita mengetahui bahawasanya tujuan daripada ilmu mantik itu iaitu untuk mencapai kepada ilmu. Adapun musannif di sini meletakkan bahawa al-ilmu al-hadis, kenapa dinamakan dengan ilmu al-hadis, ilmu yang baharu? Kerana ada dua sebab. Yang pertama, kerana manusia dia dilahirkan dalam keadaan jahil, ya. Kemudian dia belajar. Dengan sebab dia belajar, maka dia mencapai kepada ilmu. Maka ilmu yang asalnya tidak ada pada seorang, kemudian ada, mawjudun ba'dal adam, itu nama dia hudus, ya, al-hudus. Yang kedua, sebab yang kedua ilmu ini kenapa diletakkan dengan ilmu al-hadis? Kerana
Kerana ilmu ini dia bukan ilmu, kita kata kebanyakan daripada ilmu itu dia itu nazari, ya. Kebanyakan daripada ilmu, kan kita kata ilmu itu ada dua, sama ada dia itu daruri ataupun nazari, ya. Manakala ilmu nazari itu lebih banyak daripada ilmu ad-daruri, maka kita kata ilmu itu ilmu muktasab, ya. Al-ilmu al-muktasab, ya. Ilmu yang diusahakan, ya. Jadi di sini ilmu itu dinamakan juga dengan ilmu muktasab selain daripada ilmu al-hadith, min babi taglib, min babi taglib, kerana banyaknya ilmu nazar ataupun ilmu muktasab itu daripada ilmu yang bangsa daruri. Dua sebab, ya. Adapun seseorang dia hendak mencapai kepada ilmu itu melalui tiga jalan. Yang pertama, dia melalui jalan hawasul khamsah. Apa dia hawasul khamsah? Panca indera yang 5. Mata, pendengar, melihat, perasa, pekecak, pecium. Itu dia, 5. 5 sifat, 5 hawasul khamsah ini adalah salah satu daripada wasilah untuk seseorang itu ma'rifatul ma'lum, ya, mengetahui tentang sesuatu perkara. Dan sesuatu yang didapatkan oleh al-hawas itu adalah juz'iyat, ya. Sesuatu yang didapatkan oleh al-hawas itu adalah juz'iyat. Tengok, saya minum air teh, Saya kata teh ni manis, ya. Saya mendapatkan ilmu bahawa air teh ini manis, ya. Ini bukan nak perli tak sedap ke tak, memang sedap, tapi saya nak kata sifat dia manis. Jadi panca indera lidah saya, dia merasakan air teh ini manis, maka itu manis yang ilmu saya tentang manisnya air teh itu adalah juz'iyat, dia bukan kuli, ya. Macam juga, ya, saya pegang pen, saya kata keras, ya. Saya pegang tisu, saya kata tisu ni lembut. Saya mengetahui sifat tisu ini lembut, sifat pen ini keras, itu dengan hawasul khamsah, yakni penyentuh, sifat sentuhan. Dan sifat sentuhan yang saya dapatkan daripada memegang pen dan memegang tisu itu adalah juz'i, dia bukan kulli. Kenapa? Kalau kita kata lembut di akal kita, tanpa kita khususkan kepada lembutnya tisu, maka lembut itu kulli, ya. Maksudnya lembutnya kapas dengan lembutnya tisu sama tak? Tak sama, ya. Lembutnya kapet dengan lembutnya baju sama tak? Tak sama, ya. Sebab itu lembut itu dia adalah kulli. Tapi bila mana saya rasa, oh, lembutnya tisu, juz'i, ya. Ini adalah daripada juz'iyat. Jadi hawasul khamsah itu dia hanya mendapatkan perkara-perkara yang juz'iyat, dia tak dapat kulliyat, ya. Begitulah binatang, ya. Binatang dia ada hawasul. Saya tak tahu, ada orang kata kucing dia ada hawasul sitah. Cerita apa? Cerita Batman, ada hawasul sitah, dia ada insting. Tak apalah, tak kira. Kita nak tengok, ya, kucing ketika mana dia melihat sesuatu. Contoh, kita ambil tikus contoh. Tikus dia nampak sesuatu, kucing kejar dia. Dia kata, ish, kucing ni dia nak mengancam aku.
Mata dia nampak kucing ni, kucing warna putih contohnya. Dalam pada pengetahuan ilmu kucing ilmu tikus tadi, ya, dia hanya mengetahui kucing putih tadi, ya, kucing yang khusus tadi yang mengejar dia itu, dia hanya mengetahui kucing itu yang mengancam diri dia, ya. Dia tidak ada kuli yang memberitahu dia bahawasanya segala jenis kucing akan mengancam dia. Dia tak ada benda tu, ya. Sebab apa? Sebab dia tak ada akal. Jadi dia mengetahui sesuatu itu di atas panca indera dia. Sebab itu orang yang mengetahui, yang mengehadkan mengetahui sesuatu itu di atas panca indera, dia sangat terhad ilmu dia. Terhad, ya. Seperti saya pernah bercakap dengan satu orang Kristian, ya. Kenapa kamu tak percaya kepada Allah? Kenapa kamu tak percaya kepada kewujudan Allah? Jawab dia apa? Macam mana saya nak percaya? Macam mana saya nak beriman kalau saya tak nampak? Ya, yakni dia mengehadkan mengetahui sesuatu itu kepada panca indera sahaja, ya. Padahal akal, sebab itu dalam Quran banyak menyebut afala taqilun, ya. Sebab itu orang-orang kafir, mereka itu tak pernah disandarkan dengan orang yang berakal. Mereka itu seringkali dikatakan kamu ni tak berakal, ya, kerana orang kafir dia lain, otak akal lain, berbeza, ya. Jangan samakan otak dan akal, itu dua perkara yang berbeza. Sebab itu orang-orang kafir, mereka ini dia hanya menterhadkan pengetahuan itu kepada panca indera, ya. Akhirnya dia seperti binatang, ya, macam lembu, kambing. Ya. Bal kal an'am, ya, mereka ni bal kal an'am. Wasail ma'rifah yang pertama tadi apa? Hawasul khamsah. Yang kedua al-aqlu, ya. Yang kedua al-aqlu, akal. Dengan akal kita boleh berfikir, ya. Tanpa akal seseorang itu dia tak mampu untuk berfikir. Dan akal huwa manatut taklif, ya. Akal itu ialah tempat gantungan taklif seseorang. Selama mana seseorang itu berakal, maka dia mukallaf. Selama mana dia tidak berakal, maka taklif tersebut terangkat daripada dia, ya. Seorang yang budak kecil, baby, dia belum berakal, maka dia tidak ditaklifkan dengan taklif syarak, solat, puasa, zakat. Yang wajib membayar zakat untuk budak tadi bapa dia, sebab bapa dia yang berakal, budak tadi tak berakal, ya. Hakata. Baik. Jadi seseorang bila mana dia dalam keadaan berakal kemudian datang gila, dia tak mukallaf, ya. Ketika mana dia gila, dia tidak mukallaf. Dan sebab itu itulah yang membezakan di antara manusia dengan binatang, ya, al-aqlu, ya. Dan dengan akal lah kita mendapatkan perkara-perkara kulliyat, ya. Yang ketiga ialah al-khabarus shadiq. Al-khabarus shadiq, khabar yang benar. Khabar yang benar itu diterima sebagai ilmu. Khabar apa? Apa maksud khabarus shadiq? Al-khabarus shadiq itu ada dua. Imma khabarul wahid
al-muayyan bil mu'jizah. Khabar seseorang yang dikuatkan dengan al-mu'jizah, ya, yaitu para anbiya, ya, para nabi dan para rasul, ya. Maka itu khabar sadiq, ya. Ada orang mungkin dia mendakwa diri dia nabi, ya. Dia kata, saya adalah nabi bagi umat Melayu, ya. Kita tanya dia, alhamdulillah kita ada nabi baru. Lah, mana mukjizat kamu? Ya, minta bukti, ya. Kerana mukjizat adalah bukti pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya dia adalah rasul yang sah, ya, nabi yang sah. Yang kedua, pecahan kedua daripada khabarus sadiq, al-khabarus sadiq itu ialah al-mutawatir, khabarul mutawatir. Khabar yang mutawatir ini ialah khabar yang datang daripada beberapa orang dengan jumlah yang ramai. Sekira-kira jumlah tersebut, jumlah yang ramai tadi mendatangkan satu khabar yang sama, sekira-kira tidak dapat diihtimalkan kebohongan mereka itu, ya. Tidak boleh kita nak kata itu bohong, ya. Dan orang yang tadi, mereka menyampaikan khabar yang sama kepada kita tanpa mereka kenal di antara satu sama lain, ya. Kalau kita kata kalau satu orang datang kepada kita cakap, rumah dekat Masjid Tantawi itu terbakar, ya. Kita kata, betul ke? Satu orang, sebab satu orang yang bagi tahu kita. Kemudian ada satu orang lagi bagi tahu kita, ya, rumah yang dekat Masjid Tantawi itu terbakar. Kemudian satu orang lagi bagi tahu kita, ya. Kemudian keyakinan kita itu akan bertambah sedikit-sedikit. Tetapi sekiranya ketiga-tiga orang yang memberitahu kita tadi itu adalah daripada rumah yang sama ataupun daripada bilik yang sama, kita kata mungkin kazib. Kenapa? Mungkin mereka merancang nak tipu kita. Tapi kalau setiap satu orang yang mana mereka ni tak kenal antara satu sama lain, ya, mungkin tak pernah berjumpa, ya, wala dalam Facebook, wala WhatsApp, wala Instagram, ya, maka kita kata khabarus sadiq, ya, dengan syarat dia mutawatir, ya. Tetapi jumlah mutawatir itu khilaf ulama, ya. Al-khabarus sadiq, ya, itu dia, ya. Kita panggil wasailul ma'rifah itu ada 3, ya. Jadi kata musannif di sini huwa ma'rifatul ma'lum. Cuba baca taklikat bawah tu. Taklik bawah tu. Jami'u hadhihi at-ta'arif istilahul manatiq illa anna at-ta'rifayn al-akhirayn yashmalan al-jahl al-murakkab wa amma 'inda al-usuliyyin fa huwa idrakun khass ay hukm dini al-jazim al-mutabiq li mujib min hissin aw 'aqlin aw 'adadin. وهذا المعنى لا يقبل انقسام المذكور هنا. Jadi kata musannif rahimahullah taala, ma'rifatul ma'lum di sini sekalian takrif ini ialah istilah manatiqah, ya, melainkan dua takrif yang akhir yang bawah tu, wa bi ibaratin huwa mutlaqul idrak wa ukhra huwa husulu surati syai' fi nafsi illa anna ta'rifaini al-akhiraini yashmulani al-jahl al-murakkab. Tengok, ya. Kenapa mutlaqul idrak dan husulu surati syai'i fi nafsi itu dia yashmul ala jahl al-murakkab? Kenapa?
Adapun takrif yang pertama, ma'rifatul ma'lum, itu tidak termasuk jahil murakkab. Ya. Kenapa ya? Kerana jahil murakkab, kalau kita tengok kepada takrif ketiga-tiga ini, dua takrif yang bawah tadi, dia tidak sebut dengan ma'rifah. Ya. Dia kata mutlaqul idrak. Ini satu takrif yang umum, lebih umum daripada ma'rifatul ma'lum. Begitu juga husulu surati syai'i fin nafs. Ya. Apa syarat ma'rifah? Ingat tak? Kita ngaji tauhid dulu. Mutabiqun lil waqi'. Sah. Ya. Syarat ma'rifah itu dia mesti mutabiq lil waqi'. Ya. Jadi pengetahuan seseorang itu, kalau mengikut takrif yang pertama, ma'rifatul ma'lum, itu dia mensyaratkan mutabiqun lil waqi'. Ya. Maka bila ada syarat mutabiqun lil waqi', tak termasuklah pada takrif ini jahil murakkab. Berbeza dengan dua takrif di bawah tadi, mutlaqul idrak dan husul surati syai' ilal akhir, itu takrif yang umum. Sama ada mutabiqun lil waqi' ataupun ghairu mutabiq, kedua-duanya termasuk di dalam takrif ini. Sebab jahil murakkab, mereka itu mengetahui sesuatu perkara, meyakini sesuatu perkara tanpa mutabiq lil waqi'. Ya. Fahim tu? Wadah? Ayuh, ikra. السؤال: ما الفرق بين العلم والمعلوم؟ الجواب: لا فرق بينهما إلا بالاعتبار. فالصورة باعتبار حصولها في النفس تسمى علما، وباعتبار حصولها في الخارج تسمى معلوما. طيب, apakah beza di antara ilmu dan maklum? Kata musannif tak ada beza di antara keduanya. Ya. Melainkan dengan iktibar. Kita iktibar macam mana? Iktibar dari sudut zihin ataupun nafs, atau dan juga iktibar dari sudut kharij. Ya. Maknanya ilmu dan maklum itu satu perkara yang sama. Saya mengetahui tentang handphone, adakah pengetahuan saya di dalam akal saya, fikiran saya tentang handphone itu berbeza dengan handphone yang berada pada dunia realiti? Tak. Ya? Saya mengetahui ini handphone saya. Apa handphone saya? Oh, Vivo. Ada casing, warna dia biru. Ya. Ada kamera depan belakang. Ya. Saya tahu ini handphone saya. Jadi bila saya kata, saya menceritakan kepada orang lain handphone saya kata, mana handphone saya? Ketika mana saya kata mana handphone saya, apa yang tergambar dalam akal fikiran saya itu adalah apa yang ada pada dunia realiti. Apa yang tergambar handphone pada dalam fikiran saya itu nama dia ilmu. Adapun apa yang ada pada dunia realiti itu nama dia maklum. Ya. Jadi iktibar yang berbeza. Ya, maka istilah dia tu berbeza, ilmu dan juga maklum. Aywa. السؤال: إذا كان يقسم العلم الحديث، الجواب ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. Ilmu itu terbahagi kepada dua. Ilmu baharu itu terbahagi kepada dua, ilmu daruri dan juga ilmu nazari. Ilmu daruri ialah ilmu yang ma la yahtaju ila nazar. Adapun ilmu nazari ialah ma yahtaju ila nazar. Ya. Ilmu yang berhajat kepada fikir dan ilmu yang tidak berhajat kepada fikir. Ya. Seperti saya kata 1 tambah 1 2. Ya, itu ilmu apa? Daruri.
Saya kata separuh itu lebih kecil daripada satu. Ya. Separuh itu lebih kecil daripada satu. Daruri. Ya. Nazari. Ya. 1 kali 8 kali 5 bahagi 3 tambah 2 berapa? Nazari. As-su'al, fadal. As-su'al, ma huwa al-'ilmu ad-daruri? Al-jawab, huwa ma yahsulu bi ghairi nadharin, ka tasawwurika wujudak wa ka idraki anna al-wahida nisfu al-ithnain. Apakah itu ilmu daruri? Iaitu ialah ilmu yang hasil tanpa nazar, seperti engkau menggambarkan akan wujudnya dirimu, ya, dan engkau mengetahui bahawasanya satu itu lebih separuh daripada dua. As-su'al, ma huwa al-'ilmu an-nadhari? Al-jawab, huwa ma yahsulu bi nadharin, ka tasawwuri haqiqati al-insani wa ka idraki anna al-'alima hadith wa ka idraki anna al-'alama hadith. Ma huwa al-ilmu an-nazari? Apakah itu ilmu nazari? Ialah ilmu yang hasil dengan nazar, seperti kamu mentasawurkan, menggambarkan tentang hakikat insan, ya, dan pengetahuan tentang alam itu hadis, ya. Kita mengetahui alam itu hadis itu dengan nazar, ya. Kerana dia macam ni, ya. Dia ilmu itu ada daruri dan ada nazari. Kerana ilmu itu dia tak boleh semua daruri dan tak boleh semua nazari. Kerana kalau ilmu itu semuanya daruri, maka kita tidak berhajat lagi kepada fikiran. Kalau kesemua perkara itu daruri, tak perlunya kepada fikiran, tak perlu. Tapi kalau ilmu itu daruri, macam mana kita tahu ilmu itu adanya? Ilmu itu bukan semua daruri. Dengan berlakunya khilaf, ya, berlakunya khilaf di antara manusia, ya. Kalau ilmu itu semua daruri, maka tak ada khilaf dah. Nak khilaf apa? Azam di depan saya, ada khilaf. Siapa nak khilaf dengan saya? Oh, Ahnaf kata tak, Azam kat luar. Gila. Tak, daruri, Azam depan saya, masih nak nafi lagi. Itu nama dia ilmu itu daruri. Maknanya kenapa kita kata semua ilmu itu tidak daruri? Kerana adanya khilaf di antara sesama manusia. Maka kita kata, maka dengan sebab khilaf tersebut, khilaf itu berlaku pada perkara-perkara nazari, perkara yang berhajat kepada fikir. Sebab itu setengah manusia mengatakan alam itu hadis, setengah manusia mengatakan alam itu qadim. Kenapa? Kerana itu menunjukkan bahawa alam hadis itu adalah nazari, ya. Kalau tidak, semua orang akan kata alam ini hadis. Tapi ternyata di sana ada perbezaan. Golongan falasifah mengatakan alam itu qadim, ya. Jadi kita tahu bahawa di situ alam itu hadis adalah perkara nazari yang berhajat kepada nazar, yang berhajat kepada fikir. Aywa. As-su'al, ma huwa an-nazar? Al-jawab, wal fikru fi hal al-manzur fihi litu'rafa haqiqatuhu aw liyu'lam aw yudhanna hukmuhu. Apakah itu nazar? Kita kata tadi ada ilmu daruri dan ilmu nazari. Sekarang ni nazar tu apa? Nazar itu ialah fikir kepada kondisi sesuatu yang difikirkan padanya, untuk kita mengetahui hakikat sesuatu, atau untuk meyakini sesuatu itu, atau untuk menyangkakan hukum dia apa, ya. Itu nazar, yang dia fikir kepada sesuatu perkara untuk kita mengetahui hakikat dia. Baik, fikir tu apa? Al-fikru, apa al-fikru? Harakatun nafsi fil ma'qulat. Itu dia. Harakatun nafsi
fil ma'kulat. Dia berbeza, syuf, dia berbeza dengan khayal. Fikir dia bukan khayal. Khayal harakatun nafsi fil mahsusat. Bergeraknya fikiran, tengok apa itu fikir? Bergeraknya fikiran itu kepada perkara makulat. Apa dia makulat? Ini semua istilah sebab tu makulat ni apa? Makulat ni kita kata sesuatu yang kulli. Macam ni, mudrakun kulliyun mujarradun anil musyakhisat. Hakata, mudrakun kulliyun mujarradun anil musyakhisat. Itu makulat. Makulat itu ialah perkara-perkara yang didapatkan, perkara yang bangsa kulli, bukan juz'i, kulli. Dia itu mujarrad, kosong daripada musyakhisat. Apa musyakhisat? Ini musyakhisat. Pen ini, kalau saya sebut pen, ini pen dah, semua pen. Tapi pen ini, dia bukan pen ini. Pen ini, dia bukan pen ini. Itu dia. Saya kata, ini pun pen juga. Ini pen, ada dua pen kat saya, tangan saya. Dua pen. Pen marker, dia bukan ball pen. Berbeza. Ini musyakhis. Jadi makulat itu ialah mudrakun kulli, iaitu pen. Kalau saya sebut pen ini, itu dah jadi musyakhis. Jadi akal kita, dia ini mendapatkan perkara yang kulli, harakatun nafsi fil ma'kulah. Berbeza dengan at-takhyil, khayal. At-takhyil harakatun nafsi fil mahsusat. Geraknya fikiran kita kepada perkara-perkara yang didapatkan oleh panca indera. Lidah saya merasakan teh ini manis. Kita minum dulu. Ketika mana lidah saya merasakan teh ini manis, saya berkhayal tentang manisnya teh ni tadi. Saya berkhayal tentang manisnya teh. Sebab dia apa yang didapatkan oleh panca indera saya. Sama juga, orang kata tisu tu lembut, saya pun rasa tisu lembut. Maka lain kali saya kata tisu itu lembut, saya terkhayal di dalam fikiran saya tisu yang saya sentuh tadi, apa yang didapatkan oleh hawas saya, panca indera saya. Jadi sebab tu kita tengok orang ketika mana dia buat movie, dia khayal. Spiderman, orang yang buat filem Spiderman, dia nampak apa? Dia nampak orang satu, kemudian dia nampak labah-labah dua, kemudian dia gabungkan di antara orang dengan Spiderman jadi Spiderman. Spider jadi Spiderman. Pernah tengok cerita Keluang Man? Keluang Man itu gabungan daripada orang dan juga Batman. Kelawar, Bat. Gabungan itu, kemudian orang tu berkhayal, sebab dia dapat apa yang dimasuk dalam panca indera dia tadi, kemudian dia campur-campurkan, keluar Keluang Man. Keluang Man.
Itu cerita waktu saya kecil dulu. Tapi saya tak tahu sekarang ada ke tak. Diulang tayang ya. Antum lambat lah, saya dulu. Itu khayal ya. Khayal itu dia apa yang didapatkan oleh panca indera, kemudian dia terbayang-bayang. Begitu juga orang yang buat apa, berhala, patung ya. Macam mana mereka, orang-orang Hindu, kadang-kadang kita nampak dekat apa, dekat kuil, muka gajah, ada belalai orang, tapi ada belalai ya. Kenapa? Kerana dia khayal. Dia bukan fikir, itu bukan fikir, itu dia khayal ya. Dicampur-campurkan gajah dengan orang, kemudian ada tangan 8. Mana dia dapat tangan 8 apa? Laba-laba. Tengok ya? Dia khayal, dia campur-campur jadi berhala lagi. Kita pergi tokak, kita nampak, oh ada suami besar, gemuk, tak pakai baju. Dia nampak pusat, warna putih, botak. Dia khayal ya? Kerana dia tergambar, oh orang kuat dia mesti besar, dia mesti badan dia besar. Dia terbayang Tuhan itu kuat, macam tu ya. Kemudian dia khayal apa yang dia nampak, apa yang dia nampak manusia ya. Jadi itulah Tuhan dia ya. Jadi dia mengaku, dia mendakwa itu adalah Tuhan dia. Ini dia khayal, itu bukan fikir. Kalau fikir, dia mesti mudrakun kulli. Aiyah. Soal, ma syartun nazari sahih? Al-jawab, yushtaratu lahu thalathatu umurin. Al-awwalu al-aqlu, والثاني انتفاء أبدال النظر من الغفلة والتقليد وفساد الاعتقاد، والثالث أن يقع النظر من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب. Apakah syarat nazar yang sahih? Disyaratkan 3 perkara. Yang pertama akal ya. Seseorang dia nak mencapai kepada nazar yang sahih, yang pertama syaratnya akal. Yang kedua, intifa'u abdadin nazar, ternafinya perkara yang melawani nazar. Apa dia? Ghaflah, taklid, fasadul i'tiqad ya. Seseorang kalau dia lalai, dia tak mampu nazar dengan nazar yang baik, maka dia tak mencapai nazar yang sahih. Begitu juga. Jadi syarat di sini bukan syarat nazar ya, tetapi syarat di sini ialah nazarus sahih ya, bukan semata-mata nazar. Yang kedua, taklid ya. Seseorang yang ada sifat taklid di dalam hati dia, itu menghalang dia daripada mencapai kepada nazar yang sahih ya. Taklid kepada apa? Taklid kepada kumpulan ya, taklid kepada persatuan, taklid kepada apa kita kata parti politik, taklid kepada taklid kepada guru ya. Bila taklid itu menghalang seseorang itu daripada nazar yang sahih. Sebab itu kita nak masuk parti, silakan. Kita nak masuk persatuan, silakan. Kita nak nak ikut guru, silakan. Tapi jangan taklid ya. Jangan taklid. Taklid ni ikut-ikut ya. Bila kita ikut sesuatu parti, itu tidak semestinya kita mesti taklid. Maksud taklid, maknanya kita boleh menghalang diri kita daripada mengikut sesuatu yang salah pada suatu pihak ya. Nazar yang sahih ya. Hatta walaupun guru kita sekalipun, kalau salah jangan ikut ya. Dia masalah bila kuat taklid, salah tetap betul ya. Benda salah tetap betul. Kenapa? Kerana dia kumpulan saya ya. Dia parti saya, tak boleh salah
Tak boleh. Dia guru saya, tak boleh salah. Tak, bukan macam tu. Guru kamu bukan Nabi. Ya. Selama mana bukan Nabi, boleh salah. Ya, boleh ada kemungkinan untuk gelincir, untuk salah. Ya. Oh tak, dia PU. Tak. Ya. Bukan masalah dia PU, dia PA. Tak. Dia cipika-cipiki dengan saya. Tahu cipika-cipiki? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya? Tak boleh. Ya? Walaupun dia salah, dia tetap salah. Ya? Walaupun kita baik mana dengan seseorang kawan, ya? Kalau dia salah, dia tetap salah. Tak perlu, kita tak boleh taklid. Ya? Tak boleh taklid. Wa fasadul i'tiqad. Ya, akidah yang salah itu menghalang seseorang itu daripada mendapat nazar yang sahih. Ya, ya, seperti golongan-golongan Khawarij, Mu'tazilah, ya, Syiah. Kerana dia dah ada i'tiqad dalam diri dia. Jadi i'tiqad itu dia seperti dinding ataupun selaput yang menghalang dia daripada menerima pandangan orang lain. Ya. Sebab itu sebelum kita mempelajari mazhab-mazhab yang lain, ya, pelajarilah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kan kita dah sebut pada masalah hukum mempelajari ilmu mantik, ya, di mana ada mantik yang bercampur dengan falasifah dan ada mantik yang bersih daripada filosof. Ya. Wa thalith ay yaqa'an nazaru. Ya. Nazar itu berlaku daripada sudut yang pada min sya'niha. Ya. Ay yantakil az-zihnu biha ila al-matlub. Ya. Macam mana? Ya. Isyarat yang ketiga, seseorang itu dia mampu untuk berfikir, ya, pada sudut yang daripada keadaan sudut tersebut, ya, bahawa dia memindahkan zihin dia, fikiran dia itu kepada sesuatu yang dituntut. Macam mana? Seperti seseorang dia dapat satu natijah, dia menerima dua muqaddimah. Dia kata al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Kemudian dia dapat natijah. Matlub dia apa? Matlub dia ialah al-alam hadithun. Ya? Itu maksud syarat yang ketiga ini. Ya? Maknanya seseorang itu dia mampu untuk menyusun muqaddimah untuk sampai kepada matlub dia, natijah dia. Ya. Barulah seseorang itu dia boleh untuk mendapat nazar yang sahih. Ya, ada orang dia tak mampu benda ni. Ya, ada setengah orang dia tak mampu untuk menyusun muqaddimah yang mana hadul wasal, yang mana maudhu' mahmul, dia tak boleh. Ya. Maka itu menghalang dia daripada mendapatkan nazarus sahih. As-su'al ila kam yanqasimu al-'ilmu bi'tibari muta'allaqi, yanqasimu ila qismaini, tasawwurin wa tasdiqin. Aywa, terus istami. ما هو التصور؟ الجواب هو إدراك ماهية الشيء من غير حكم عليها بإثبات أو نفي، كإدراك حقيقة الإنسان وهي حيوان ناطق من غير حكم عليهما بشيء. أيوة. السؤال ما هو التصديق؟ الجواب هو نفس الحكم، أعني إدراك أن الكلامية واقعة أو ليست بواقعة. والتصورات الثلاثة أعني تصور الموضوع والتصور المحمول
wa tasawwuran nisbati al-kalamiyati syurutun lahu kharijatun anhu. Baik. Berapakah pembahagian ilmu itu dengan iktibar muta'allaq dia? Ya. Ada ilmu, ada muta'allaq. Ya. Muta'allaq ialah ai maklum, ai al-maklum, perkara yang diketahui. Itu terbahagi kepada dua. Yang pertama tasawwur, yang kedua ialah tasdik. Ya. Tasawwur itu ialah mendapatkan sesuatu mahiyah tanpa kita menghukumi ke atas mahiyah tersebut dengan isbat ataupun nafi, tanpa kita letak hukum isbat ataupun nafi. Seperti kita mengetahui hakikat insan, iaitu hayawanun natiq, dengan tanpa kita menghukumi di atasnya dengan sesuatu, ya. Itu tasawwur. At-tasdik, apa dia tasdik? Huwa nafsul hukmi, itu ialah diri hukum, iaitu apa? Mengetahui nisbah kalamiyah, waqi'ah atau laysat biwaqi'atin, ya, sama ada berlaku ataupun tak berlaku. Dan tasawur yang tiga, apa dia tasawur yang tiga? Tasawurul mawdu', tasawurul mahmul, tasawurul nisbatil kalamiyah. Kita menggambarkan mawdu', iaitu mubtada' dalam ilmu nahwu. Tasawurul mahmul itu apa? Khabar. Wa tasawurun nisbatil kalamiyah, kalau dalam ilmu nahwu itu nama huwa. Ya, huwa. Nisbah, menggambarkan nisbah kalamiyah, syurutun lahu, ya, syarat baginya, ya, syarat bagi apa? Syarat bagi tasdik, ya, syarat bagi tasdik. Kharijatun anhu, luar daripada tasdik. Dia bukan juz'un daripada tasdik, tetapi dia itu kharijatun anhu, berbeza, ya. Okay, tak apa, sikit. Dia tak susah, ya, tapi ambil masa sikit. Bismillah. Iqra' at-ta'liq. هذا عند الحكماء فيكون التصديق عندهم مسبوقا. وقال الإمام الرازي التصورات ثلاثة أجزاؤه فيكون التصديق عنده مركبا من 4 أجزاء: التصورات الثلاثة والجزء الرابع هو الحكم. أيوة. baik. Macam mana? Saya nak pegang. Kita kata al-ilmu ilmu itu ada dua, tasawur dan juga tasdik. Dalam setiap pembahagian daripada tasawur dan tasdik, dalam setiap pembahagian tasawur dan tasdik, dia ada daruri dan dia ada nazari. Begitu juga tasdik, ada namanya daruri dan ada nazari.
tasawur dan tasdik itu dia tak lepas sama ada dia itu daruri ataupun nasari. Baik, kita kata tasawur ialah idraku makna mufradin. Kita mengetahui tentang mufrad. Mufrad apa? Seperti Zaidun. Mufrad tak? Mufrad. Azam. Mufrad. Mufrad. Nuzul. Mufrad. Ya. Al-maktabah. Maktabah. Al-maktabah mufrad tak? Mufrad. Ya. Nah, itu tasawur. Ya. Tasawur kita mengetahui mufrad sesuatu. Ya. Ini apa maksud mufrad di sini ialah satu-satu kalimah. Ya. Contoh, ya. Zaidun qa'imun. Tasawur, ya. Dalam di sini musannif sebut kita mengetahui tentang mahiyatul syai', ya, tanpa kita meletakkan hukum dengan isbat ataupun nafi. Kita mengetahui sesuatu mahiyah bagi Zaid dan mahiyah bagi Qa'im. Ya. Zaid itu apa? Zaid itu nama bagi orang yang memakai cermin mata, bersekolah di mahad sekian-sekian, ya. Tingginya sekian-sekian, umurnya sekian-sekian. Itu Zaid. Nama bagi satu orang. Qa'im kita takrifkan, kita tasawur. Itu nama dia tasawur. Kita mengetahui setiap satu daripada mufrad tadi, itu nama dia tasawur. Kemudian di sana, di antara Zaid dan Qa'im itu ada nisbah kalamiyah. Nisbah kalamiyah ini kita tasawurkan apakah nisbatul qiyam ila Zaidin. Nahnu natasawwar ila nisbatil qiyam ila Zaidin. Kita mentasawur hubungan di antara Qa'im dan juga Zaid, itu nama dia nisbah. Kata guru saya, nisbah ini dibincangkan dalam dalam babul muwajahat, ada 17 nisbah. Jadi yang kita dapat dengan yang ada pada realiti itu Zaid. Qa'im ada, yang ada pada realiti. Nisbah ini, nisbah ni tak ada. Nisbah ni kita tak nampak, ya. Ya. Jadi nisbah ini, dia ini dia hubungan, ya. Contoh, sebab dia bukan semua mufrad dia mempunyai nisbah. Bila kita gabungkan di antara dua mufrad, dia tak semua ada nisbah. Contoh, saya kata Zaidun maktabatun. Apakah hubungan di antara maktabah dan Zaid? Tak ada. Dia tak ada nisbah kalamiah kat sini, ya? Jadi dan kalam yang mempunyai nisbah ini, dia mesti kalam khabari, ya. Dia mesti kalam khabari. Kalam khabari, ya, kalau kita mengaji balaghah, kata ma yahtamilu sidqa wal kadhib, ya.
sesuatu yang diihtimalkan siddiq dan kadzib dia. Ya. Kita kata Zaidun qa'imun, kita boleh ihtimal tak? Zaid itu berdiri, kita ihtimalkan apa? Mungkin betul, mungkin tak betul. Dia berbeza dengan kalam insya. Kita matal imtihan, ada tak ma yahtamilu sidqa wal kazib? Tak ada, sebab dia insya. Ya, hakadha. Ya, jadi Zaidun qa'im, bagi misal lain, apa dia? Al-maktabah maftuhah. Al-maktabah maftuhatun, ini kalau dalam mantik kita kata ini maudhu', ini mahmul. Kalau dalam nahwu kita kata mubtada', ini khabar. Ya. Kalau dalam mantik, di antara nisbah maftuhah kepada al-maktabah, ini kita panggil nisbah kalamiyah. Nisbah kalamiyah. Jadi untuk mencapai kepada tasdik, kena ada 3. Apa dia? Tasawwurul mawdu', kita tasawurkan apakah itu maktabah. Yang kedua, kita tasawurkan apakah itu maftuhah. Yang ketiga, kita tasawurkan apakah nisbah kalamiah di antara maftuhah kepada maktabah. Kemudian barulah kita tasdik. Apa tasdik? Iqa'ul wuqu' au intiza'uhu. Ya, iqa'u au intiza'ul wuqu'. Ya, kita apa iqa'? Iqa', itu dah. Macam mana? Cakap. Iqa'un nisbatil maftuha ilal maktabah. Ya? Berlakunya, bukanya maktabah itu sama ada, adakah ini berlaku ataupun tak berlaku. Ya? Adakah berlaku? Kalau berlaku, kita kata iqa'un nisbatil kalamiyah. Kalau tidak, kita kata intiza'ul nisbatil kalamiyah. Kita mencabut hukum, kita kata al-maktabah laysat bimaftuhatin. Ya, itu kita menafikan. Kat situ kita tasdik apa? Kita menafikan maktabah itu maftuhah. Kata itu tasdik. Jadi begitu juga pada Zaidun qa'iman. Zaidun qa'imun, kita tasawurkan apakah itu mahmul, maudhu', kita tasawurkan apakah itu mahmul. Kemudian kita tasawurkan apakah nisbah di antara qa'im dan juga Zaid. Kemudian yang keempat, barulah kita akan tasdik. Adakah benar-benar berlakunya qa'im kepada Zaid ataupun tak berlaku. Ya, syuf, dalam tasdik, ya, kita iqa'un nisbah ataupun intiza'un nisbah itu dia sama ada perkara itu benar ataupun tidak. Itu cerita lain. Faham tak? Ketika mana kita tasdik bahawa berdirinya Zaid, kita kata Azam duduk. Ya, Azam duduk. Azam jalisun. Betul tak? Kita mentasawurkan Azam, satu. Ya. Yang kedua, kita mentasawurkan apakah itu jalis, dua. Yang ketiga, kita mengetahui apakah nisbatul julus ilal azam, tiga. Yang keempat, barulah ada
tasdik. Kita tasdik. Sekarang ni kita mentasdikkan azam itu jalis ataupun tidak, itu tidak terhenti kepada benar ataupun tidak. Ya. Ketika mana kita mentasdik, ya, kita kata ya, azam duduk, azam benar-benar duduk, ataupun kita intiza'un nisbah, kita kata la, azam laisa bijalisin, azam tak duduk. Ya. Kita kata azam jalisun ataupun azam laisa bijalisin, itu tidak terhenti kepada apakah benar-benar berlaku ataupun tak berlaku. Ya, tadi. Jadi di sini tengok, okey, ka idraki haqiqatil insan wa hiya bin ghairi hukmin, ya, tanpa kita menghukum. Sebab tu tasawur itu kita hanya memahami tentang sesuatu mufrad. Kita hanya memahami tentang sesuatu mufrad tanpa kita meletakkan hukum. Kita meletakkan hukum itu adalah iqa' ataupun intiza'. Baik. Kemudian kata musannif, apakah itu tasdik? Nisbah kalamiyah waqi'atun aw laysat biwaqi'atin. Jadi kan tadi saya kata tasdik itu sama ada seseorang itu dia memutuskan sama ada azam itu jalis ataupun tidak. Itu nama dia tasdik. Ketika mana dia memutuskan. Sekarang keputusan seseorang itu terhadap azam itu jalis, itu benar. Benarnya perkara tersebut itu dinamakan dengan kalam sadiq. Kalau tasdiknya seseorang itu kepada azam jalis padahal azam berdiri, itu nama kalam kadhib. Ya. Kemudian kata musannif apa? Syurutun lahu. Ya. Syurut, syarat bagi tasdik. Jadi untuk mencapai kepada tasdik kena ada 3 perkara tadi. Ya. Kena ada 3 perkara tadi. Syurutun lahu, ya. Syurut di sini, ya, kita kata apakah setiap kali ada syarat itu ada masyrut? Tak. La yalzam min, adakah setiap ada syarat? Saya tanya, adakah setiap ada syarat ada masyrut? Apakah setiap orang yang ambil wuduk dia pasti solat? Kita kata syarat solat ialah wuduk. Wuduk ialah syarat, solat ialah masyrut. Adakah setiap orang yang berwuduk dia pasti solat? Tak. Ya. La yalzam min wujudi syarti wujudul masyrut. Ya. Tak lazim daripada adanya syarat adanya masyrut. Tak lazim. Ya. Jadi di sini dikata syurutul lahu. Tasawur yang 3 ini dia adalah syarat kepada tasdik. Bermakna jikalau ada 3 perkara ini tanpa ada tasdik, boleh berlaku? Boleh berlaku. Maknanya tak semesti bila mana ada 3 perkara ini, tasawurul mahmul, tasawurul mawdu', tasawurul nisbah, al-judus ilal azam, itu memastikan adanya tasdik. Tak. Ya? Tidak lazim. Itu maksud syurutul lahu. Berbeza kalau musannif dia menggunakan ibarat illatun lahu. Kalau illah itu setiap kali ada ini, ada ini. Setiap kali ada illah pasti ada maklul. Ya. Lepas tu golongan falasifah mereka mengatakan Allah itu adalah illat dan alam itu ialah maklul. Ya. Setiap ada alam itu pasti ada Allah. Setiap ada Allah pasti ada maklul. Adakah sedemikian kefahaman ahli sunnah wal jamaah? Tak. Ya. Kita kata Allah ada. Soal Allah nak menjadikan alam ataupun tidak, itu terpulang pada Allah. Terserah kepada iradah Allah. Ya, kalau Allah nak mengadakan, mengadakan. Kalau Allah tak nak mengadakan, tak ada. Jadi mungkin boleh berlaku ada Allah tanpa ada alam.
Tetapi adakah boleh ada alam tanpa ada Allah? Tak boleh. Ya. Jadi begitu juga dalam masalah kita kata setiap ada solat pasti ada wuduk. Ya. Yalzam min wujudil masyrud wujudus syar'i. Sah? Aywa. Kemudian kata musannif kharijatun anhu. Apa maksud kharijah? Kharijah maksud musannif tasdik ini dia bukan daripada ketiga-tiga perkara tadi. La. Kharijatun anhu maknanya ketiga-tiga perkara ini dia bukan tasdik. Maknanya tasawur itu berbeza dengan tasdik. Lepas tu kata musannif hadza indal hukama. Hukama di sini ialah falasifah. Ini ialah di sisi hukama. Wa huwa mazhabul jumhur. Wa huwa mazhabul jumhur. Wa amma indal Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, bila diitlaq al-Imam Ar-Razi di sini, kata guru wa madrasatuhu. Fakhruddin Ar-Razi wa madrasatuhu. Kal katibi wal Kutubuddin Ar-Razi hakadha. Hadza indal hukama fayakunu at-tasdiq indahum basitan wa qala al-imam ar-Razi at-tasawwurat ath-thalatha ajza'uhu fayakunu at-tasdiq indahu murakkaban min arba'ati ajza'. Baik. Saya padam pakai ni ya. Oh ni. Okey, kita kata mazhab jumhur yang pertama tasawwurul mawdu', yang kedua tasawwurul mahmul, yang ketiga tasawwurul an-nisbah al-kalamiyah. Yang keempat tasdik. At-tasdik. Ini di sisi hukama, ya. Ketika mana kita kata Zaidun zauju Zainab, contoh, ya, kita kata Zaidun itu ialah suami kepada Zainab. Zaid itu ialah suami kepada Zainab, ya. Ini mawdu' yang pertama. Zaid zauju Zainab. Ini yang kedua. Nisbatuz zawaj ila Zaid, zawaj Zainab ila Zaid, ini nisbah. Yang ketiga tasawwurun nisbatil kalamiyah. Kemudian at-tasdiq. At-tasdiq ialah iaitu kita kata, ataupun kita kata tasdiq itu ialah al-alaqah bainan nisbatil kalamiyah wan nisbatil kharijiyah, hakadha. Jadi kita menghukumi, kan kita kata tasawur itu kita mengenali mawdu'. Apakah itu Zaidun? Oh, ismun li syakhsin karimin salihin mu'minin syarifin, ya. Zauju Zainab. Apa itu zauj? Apa itu Zainab? Oh, Zainab ialah apa? Imra'atun salihatun,
syarifatun karimatun hakadha, ya, jamilatun, Zaidun zauju Zainab hakadha. Kita, itu nama dia tasawur. Kemudian apakah nisbah di antara zauju Zainab kepada Zaid, ya, itu nama dia nisbah kalamiah, itu tasawur. Kemudian kita mentasdikkan, kita meletakkan hukum, ya, di antara nisbah kalamiah ini dengan nisbah kharijiyah, itu nama dia tasdik. Baik. Kemudian di sini kan dikata kharijatun anhu, bermakna tiga perkara ini dia bukan ini, ya. Tiga perkara ini dia adalah syarat kepada terhasilnya at-tasdik. Berbeza di sisi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana tasdik ini dia ada satu lagi. Di sisi Imam Ar-Razi, kita tambah sikit, iqa'un nisbah atau intiza'un nisbah kita mencabut nisbah di antara mahmul kepada maudhu', ya, ataupun kita menetapkan hubungan di antara zauju Zainab dengan Zaid, itu dinamakan dengan itu tasawur yang keempat. Ini indal Ar-Razi, ya, tasawur iqa'in nisbah atau intiza'in nisbah. Kenapa? Kerana kata Imam Ar-Razi, at-tasdik itu bukan ini, ya, tetapi at-tasdik itu ialah kesemua ini. Ini tasdik, ya. Sebab tu dia kata tasdik itu ialah juz'un minhu, ya, dia bukan kharijatun anhu. Tasawur yang ketiga-tiga ini dia adalah daripada tasdik, ya, dia adalah kumpulan daripada tasdik. Berbeza dengan mazhab hukama mengatakan tasawur itu bukan tasdik, ya. Ini beza dia. Ada soalan? Tanya, ada soalan? Kalau tak jelas tanya je, ya. Mantik tu kena tanya, ya. Kalau tak bercakap tak faham. Ya. Ya. Min sya'niha minal jihad, min sya'nil jihad. Ada soalan? Oh, al-illah, ya. Kan saya kata tadi, ya, di sini ibarat dia kata syurutul lahu. Kenapa disebut dengan syurut, tak sebut dengan illah? Kerana syurut itu tidak melazimi adanya masyrut. Kalau illah, dia melazimi adanya ma'lul. Setiap ada illah pasti ada ma'lul. Setiap ada syurut tidak mesti ada masyrut. Beza tak? Beza kan? Dapat tangkap ni? Nampak macam blur je. Sekali lagi, kita kata syarat dan masyrut
adanya illah dan juga ma'lul. Setiap ada syarat, adakah mesti ada masyrut? Tak. Dia tak melazimi. Setiap ada illah, dia pasti ada ma'lul. Tengok. Lepas tu musannif kata di sini, ketiga-tiga ini, ketiga mana? Ketiga tasawur ini. Nisbatul tasawurul mawdu', tasawurul mahmul ila al-akhir. Ini dia syarat. Dia syarat. Dia di sini. Dia bukan di sini. Kenapa? Kenapa? Kerana terkadang seseorang itu dia mempunyai tasawur tentang al-maktabah. Contohnya, dia ada tasawur tentang maftuhah. Dia ada tasawur tentang nisbah kalamiah di antara maftuhah dan maktabah. Tetapi dia tidak ada tasdik. Sebab itu dia itu syarat. Dia bukan illah. Kalau tasawur yang tiga ini dia adalah illah kepada tasdik, maka setiap orang yang mempunyai tasawur kepada maktabah, maftuhah, nisbah kalamiah di antara maftuhah dan maktabah, dia pasti akan ada tasdik. Maka perkara itu tidak benar. Yang benarnya syarat dan juga masyrut. Hubungan di antara tasawur dan juga tasdik itu ialah syarat dan juga masyrut, bukan illah dan juga ma'lul. Illah dan sebab. Kita kata illah dan sebab adakah sama? Soalan dia. Cuba tengok. Adakah setiap ada sebab pasti ada musabab? Adakah setiap ada sebab pasti ada musabab? Apa sebab terbakarnya kertas? Api. Adakah setiap kali ada api pada kertas itu terbakar? Ya? Ada syarat. Ada syarat. Sebab dia tak sama macam illah. Sebab apa? Sebab dia berhajat kepada syarat. Ya, intifa'ul mani'. Ingat tak? Tak ingat Ini dah lepas dalam bahasan tauhid dulu. Ya. Dia mesti ternafi mani'. Apa mani' dia? Kalau kertas tu tak basah. Kalau kertas basah, ternafi, terangkat dia punya musabab tu tak berlaku. Walaupun ada sebab, tetapi musabab tak ada. Kenapa? Dia ada syarat. Intifa'ul mani' dengan lagi satu, saya tak ingat, ada satu lagi. Ada dua syarat dia. Jadi tak sama, tak sama. Ada soalan lagi? Itu. Ya. Ta'rif? Ma'kulat. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Apa itu ma'kulat? Al-ma'kulat ialah mudrakun kulliyun mujarradun anil musyakhisat. Ya. Sebab tu kita, ini realiti kita macam tu. Ya. Terkadang seseorang itu dia tak tahu tentang sesuatu perkara, tetapi dia terus meletakkan hukum. Dia kata vaksin haram. Vaksin tu apa? Tasawur dulu. Haram tu apa? Mahmul. Tasawur dulu. Apa haram? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kemudian ada tak nisbah kalamiah di antara haram dan juga vaksin? Ada. Kemudian tasdik. Hakata. Orang kata
maktabah Syu'un buka hari ni kat kuliah. Ya, Syu'un maftuh. Ya, Syu'un maftuhun. Kita tasawur dulu, Syu'un tu apa, maftuh tu apa, adakah benar-benar berlakunya Syu'un maftuh itu? Ya, banyak. As-salatu wajibatun. Ketika mana orang menghukum solat itu wajib, ya, as-salah wajibatun. Apa itu as-salah? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusah. Kemudian apa itu wujub? Wajib. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tasawur. Kita dah tasawur maudhu' dan juga mahmul. Apakah ada nisbah kalamiah di antara kedua ini? Ada. Kemudian tasdik, kita meletakkan adakah benar-benar solat itu wajib ataupun tidak. Ya, ketika mana dia meletakkan hukum bahawasanya solat itu benar-benar wajib, itu nama dia tasdik. Sekarang, adakah tasdik seseorang itu kena pada realiti sebenar? Itu akan menjadikan kalam itu sadiq kalau benar. Kalau tasdik seseorang itu menyalahi waqi' sebenar, maka itu jadi kalam kasib. Ya. Sebab itu kita kata tadi, al-ilmu tadi, tasawur tasdik. Walaupun dia jahil murakkab sekalipun, dia ada benda ni. Dia ada. Sebab apa? Sebab tasdik dia sini, dia tak kira sama ada seseorang itu dia tasdik itu kena pada hakikat sebenar ataupun tidak. Adakah dia mutabiqun lil haq ataupun ghairu mutabiqin lil haq. Ya. Hakata. Sebab tu jahil murakkab dia masuk juga dalam takrif tadi. Ya. Ada soalan ni? Nisbah kharijiyah sama dengan nisbah wuqu'iyah dan la wuqu'iyah. Aywa. Wuqu'iyah. Nisbatul wuqu' aw la wuqu'. Ya. Berlaku ataupun tak berlaku. Tapi nisbah kharijiyah ini kita meletakkan hukum itu kepada realiti. Ya, soal hukum kita itu tepat dengan hak yang sebenar ataupun tidak, itu berbeza. Ya, itu lain lagi. Ya. Inilah mantik. Inilah mantik. Ya. Ini kita dalam saya tak sentuh berkenaan dengan mabahisul mantik. Tak apa. Tadi taklikat bawah tu tak baca. Tak apalah. Minggu depan ingatkan saya. Baca taklikat bawah tu. Lagi akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.